الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kumpulkan kita di sini. Sama-sama kita menghadiri satu majlis yang merupakan majlis yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam firman-Nya dalam surah As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Maka Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka satu azab yang kecil sebelum ditimpakan satu azab yang lebih besar lagi, agar ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang bijak. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Dan dikatakan orang yang beriman iaitu orang yang memahami bahawa kehidupan dia duduk di atas muka dunia, dia ada hubungan dengan Allah. Yang ini adalah dia ini melakukan ubudiyah kepada Allah. Tidak ada satu amalan yang kita terputus dengan Allah. Semuanya ada kaitan dengan Allah. Maka orang yang beriman mengetahui dia hidup di atas muka dunia ini adalah sementara sahaja, dan disuruh beramal di atas muka dunia untuk mendapat hasil yang baik di negeri akhirat. Maka orang yang beriman akan lahir di dalam hatinya rasa takut untuk engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengetahui segala apa yang Allah Taala kurniakan kepadanya, sama ada berbentuk ilmu, sama ada berbentuk harta benda, pangkat dan sebagainya, agar ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebahagian daripada manusia, bila Allah Taala memberikan kepadanya nikmat-nikmat, lalulah mereka itu berpaling dengan Allah Taala. Maka apabila mereka berpaling, kehidupan mereka akan menjadi sempit. Maka ingatlah firman Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah, berpaling daripada ayat-ayat Allah, tidak menghiraukan kata-kata daripada ulama yang ikhlas memberi nasihat, ataupun menolak hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, Allah Ta'ala akan jadikan kehidupan yang sempit. Maka ini kehidupan yang sempit merupakan asap yang Allah Ta'ala timpakan di atas muka dunia. Maka kehidupan yang sempit, ada kita faham bahawa harta benda tidak ada, tidak. Kalau dikatakan harta benda tidak ada itu kehidupan yang sempit, ramai sahabat-sahabat Nabi yang hidup dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Walaupun mereka fakir, walaupun mereka miskin, tetapi mereka adalah orang yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang dikatakan kehidupan mereka, kehidupan yang sempit, adalah kehidupan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni hidup mereka keluh kesah, hati mereka tidak tenang. Ketika mana manusia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu lupa kepada Allah Ta'ala, ingkar dengan ayat-ayat Allah, menolak apa yang didaftarkan kepadanya mengenai hukum hakam dan sebagainya. Lalulah manusia yang ingkar ini lupa kepada Allah. Mereka akan berkata mengikut suka hati, dan mereka akan melakukan mengikut suka hati, mengambil hak orang tanpa merasa takut kepada Allah Ta'ala, mengambil rasuah, menindas orang, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Ini tanda sebenarnya mereka itu tidak ada iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada iman, mereka pasti akan takut. Jangankan kata nak mengambil banyak hak orang, nak
mengambil sedikit pun begitu takut, kerana orang yang beriman memahami bahawa segalanya akan dipersoalkan, akan dikira di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan jadikan kehidupan sempit. Harta mereka banyak, walaupun harta mereka banyak, walaupun pangkat mereka besar, tapi kehidupan sempit. Yang pertama, Allah Ta'ala tarik dia daripada ibadat kepada Allah. Dan tidak ada ibadat pun sudah menjadi adat. Maknanya orang pergi ke Mekah, kita pergi ke Mekah. Orang puasa, kita berpuasa. Orang sembahyang, kita sembahyang. Tetapi kemungkaran pun kita pun turut melaksanakan dia. Maka ini tidak ada erti sebenarnya. Maka ini dikatakan kehidupan sempit. Yang pertama, Allah Ta'ala tarik ibadat dalam kehidupannya. Boleh jadi yang pertama dia memang tidak beribadat. Tidak beribadat, minum awak, berjudi dan sebagainya. Yang kedua, dia beribadat. Tapi ibadat itu hanya sekadar adat saja, ataupun hanya sekadar mengikut orang ramai sahaja. Ini kehidupan yang sempit. Yang kedua, kehidupan yang sempit, yakni Allah Ta'ala mencabut ketenangan di dalam hati sehingga manusia tidak ada tenang. Harta yang banyak tidak menjamin ketenangan, pangkat yang besar tidak menjamin ketenangan sebenarnya. Tapi yang menjamin ketenangan yakni hati yang duduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita boleh melihat orang walaupun dia ingin pangkat besar, kedudukan dia besar, belum tentu hatinya tenang. Apatah lagi kalau dia ada orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditarik ketenangan, sehingga kan mereka tidak berjumpa dengan ketenangan. Walaupun kehidupan mereka zahirnya nampak tenang, tetapi hakikatnya dalam keadaan keluh kesah, tidak ada ketenangan. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan sibukkan dia dengan selain daripada Allah. Bukan disibukkan dengan Allah, tapi disibukkan dengan selain daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang disibukkan dengan projek yang besar-besar, disibukkan dengan harta benda yang banyak, disibukkan dengan pangkat, disibukkan dengan kedudukan. Mereka lebih bimbang kedudukannya hilang daripada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, ini ujian yang pertama, bala yang pertama. Kalau tidak kembali kepada Allah, maka akan datang bala yang kedua. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala akan bangkitkannya dalam keadaan buta. Ingat, kalau orang tidak takut kepada Allah, mereka itu melakukan kemungkaran demi kemungkaran, maksiat demi maksiat, maka memperlekehkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta di hadapan Allah Ta'ala. Ketika buta, mereka akan bertanya kepada Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan aku masih duduk di atas muka dunia tidak buta. Masa duduk di atas muka dunia tidak buta. Ya, memang benar tidak buta mata, tetapi buta mata hati, tidak melihat ayat-ayat Allah. Maka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Isra ayat yang ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha wa haqqa 'alaiha al-qawl wa dammarnaha tadmira. Ketika mana Allah Ta'ala menghendaki kemusnahan pada satu kampung, satu penduduk, ataupun satu tempat, satu negara itu, amarna mutrafiha, kami akan perintahkan kepada orang-orang yang kaya-kaya, orang-orang yang ada kemewahan, orang-orang yang ada kedudukan, agar ia taat kepada Allah Ta'ala. Maka kami kita menyeru kepada pemimpin-pemimpin yang kaya-kaya, pemimpin-pemimpin yang ada harta, orang-orang yang ada kedudukan yang tinggi, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tunduk kepada hukum hakam Allah Ta'ala, agar kembali beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mengembalikan hak-hak yang telah diambil, mengembalikan segala kezaliman kepada haknya, agar tidak melakukan khianat di antara satu sama lain. Kembalikan balik. Kalau tidak kembali kepada Allah, kalau tidak kembali kepada Allah, lalai kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan
fahaqqa Allah Ta'ala, dengan kenyataan Allah Ta'ala itu pada maunaha tadmira, Allah Ta'ala akan membinasakan. Kita hidup berapa lama, cuba beritahu kerajaan mana yang hebat, cuba beritahu pemimpin manakah yang hebat, kedudukan mana yang hebat, semuanya menyembah bumi, mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah apa yang berlaku kepada Firaun, lihatlah apa yang berlaku kepada Namrud. Hari ini dua kerajaan besar ini, Namrud dan Firaun, tidak ada orang hari ini dapat menandinginya. Kesombongan demi kesombongan berlaku, kebongkakan demi kebongkakan berlaku, dengan sebab kuasa yang ada padanya, dengan sebab harta yang ada padanya, dengan sebab kedudukan yang ada padanya. Tidak ada kerajaan yang kekal, tidak ada pemerintahan yang kekal, tidak ada kerajaan yang kekal kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang ingkar, yang sombong, yang bongkak, yang mengambil hak orang ramai, yang menzalimi orang-orang di bawahnya, maka Allah Ta'ala akan membinasakan. Suatu hari nanti orang-orang yang zalim akan dapat pembelaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang saja pembelaan daripada Allah, maka segala orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala akan dibinasakan, akan dinaikkan, akan dimuliakan. Orang-orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan hancurkan pada manaha tadmira, dihancurkan dengan sebenar-benar hancur. Apa yang kita bimbang tentang hancur? Kita, kalau kita sebut tentang hancur, kita bimbang akan dihancurkan bangunan dengan ribu bala dan sebagainya. Maknanya kita bimbang takut datangnya ombak tsunami, datangnya ribut sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Itu satu bentuk kehancuran. Ada lagi bentuk kehancuran yang ditakuti, jadi kehancuran akidah umat Islam. Umat Islam akan hancur walaupun bangunan tidak hancur. Walaupun bangunan tidak hancur, maka akidah umat Islam disembelih. Kalau kita dengar hari ini di Syria bagaimana umat-umat Islam disembelih, di Rohingya bagaimana umat Islam disembelih, umat Islam hari ini boleh jadi tempat kita pun disembelih, tapi bukan disembelih tempur, yang disembelihnya akidah, dibimbangi. Umat-umat Islam hilang akidahnya, duduk dalam keadaan beriman, hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dibimbangi. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan timpakan azab kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengingati, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita orang yang menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi, mengikuti apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma